kecil je. Kalau pergi kelab kat KL ni umur 18 je. 18, 19, 20, 21. Umur macam tu je bang. Ada sikit-sikit umur 28, 30, 23 orang. Kat kelab-kelab yang murah-murah bang. Murah-murah pun 300 masuk kelab bang. Ha, tu yang murah. Ha, tu yang boleh masuk RM300 masuk kelab. Tu yang murah bang. Sini kelab murah ustaz. Berapa bayar masuk dek? Semua 200, 300 juga ni bang. 200, 300 bang. Kelab murah. Lebih kurang itu saya pun tak tahulah. Dia orang keluar. Budak-budak muda remaja perempuan. Baik-baik dia. Kalau pergi nasihat baik-baik. Pakai sikit-sikit je. Pakai seluar kecil je. Pakai apa? Pakai jaring je kat kaki bang. Jangan bayangkan pula bang. Pakai jaring je. Baju pun berjaring-jaring je semua. Tak tahulah baju jala katnya Bawa baju, buat seluar, tak ada. Budak-budak, saya tengok dia orang, saya selalu macam kesian. Sebiji macam anak-anak saya kat rumah semua sekali. Kesian dia orang ni kan. Abang kakak, nak pergi mana sangat dunia ni? Apa sangat dunia ni? Lebih-lebih pun makan banyak tu juga. Lebih-lebih pun esok kahwin seorang juga bukan boleh. Semua sekali tu boleh begitu. Apa-apa sudah lebih sangat begitu je hidup ni. Nak apa sangat hidup ni, betul tak bang kan? Memang begitu je hidup. Tahu tak apa jadi budak tadi? Saya pun jadi kata bang, dia terkejut saya satu pagi kat masjid. Lepas dia kejut saya, bang saya jahat bang. Wah, kau muka comel jahat. Saya jahat bang. Jahat apa? Saya ringkaskan Dia bawa saya pergi bilik air. Buat apa dek? Tunjukkan bilik air, ambil beg. Dalam beg tu ada dadah. Wah dek, ini bukan jahat sikit dek. Ini bodoh, jahat semua ada dek. Ini yang jahat dek. Kalau ustaz berjanggut macam ni pakai jubah, tersorok ada 2 beg je dalam poket. Kaki kanan 1, kiri 1. Kau gantung ustaz dek. Mati ustaz, kenapa kau buat kerja macam ni dek? Saya cakap kat dia. Dia pun bang, jangan beritahu orang bang kan. Dah abang cakap saya jahat ke tak jahat, tak jahat, jahat. Saya jahat. Jangan beritahu orang, saya percaya kat abang ni. Jangan beritahu orang pula. Saya cakap dia, abang beritahu orang, saya bunuh abang nanti. Dia kata, janganlah bunuh abang dek. Abang pun dah tak ada siapa-siapa dalam hidup ni. Keluarga tunggu kat rumah, kesian dia orang. Lepas tu saya bagi, dah dek ustaz nak tidur lah. Baru nak tidur, tak lama dia berbual. Bang jangan tidur lagi, ceramah saya. Bagi nasihat. Dia pun kata, bang saya ni tinggal dengan nenek. Mak ayah saya benci saya bang. Saya ni macam anak sial kot bang. Dia kata, saya ni sial kot. Mak bapak saya benci saya. Dari lahir tu tinggal saya. Nenek saya pun cakap, mungkin sebab kau ni sial katnya. Dia budak jahat bang. Kau ni sial katnya. Sebab tu mak bapak kau tinggal-tinggal. Semua orang kawan dengan kau semua benci kau. Cikgu kau pun benci kau. Budak jahat bang. Degil. Orang tak boleh kawan lama. Sekejap sakit hati dah. Nenek dia pun dah tak tahan cakap macam tu. Lama sikit berbual. Mak ayah saya ni jahat bang. Dia masuk neraka tak sebab tinggal saya bang? Kena suruh dia masuk neraka? Itulah bang. Dia orang jahat biar masuk neraka lah dia orang. Dia tinggal saya lama-lama macam ni. Dia kalau kau minta mungkin masuk lah agaknya. Bagi lama saya melayan je lah dia bang. Berbual tak lama dia pegang tangan saya. Wah budak ni macam dah ni. Tak lama bagi atas perut. Lagi luar biasa. Gay ke apa budak ni? Tiba pegang perut kita kan. Dah usap-usap perut kan. Abang kakak pernah tak pergi rumah anak yatim? Angkat tangan. Siapa pernah pergi rumah anak yatim? Siapa pernah pergi rumah orang tua-tua? Rumah anak yatim, orang tua. Tahu tak apa sama rumah dua-dua rumah ni? Sebab tu Nabi suruh, cuba pergi rumah anak yatim, berbual dengan dia, rapat dengan dia bang. Panggil budak-budak tu, cerita sikit, hantu kat dia sikit. Tahu tak apa jadi dengan kita bang? Jadi dia manjat kat bahu kita. Jadi dia peluk perut kita. Kalau ajak pergi shopping naik kereta, habis semua nak duduk sebelah kita. Wah, kau orang mengalahkan anak aku dah. Semua dah duduk sebelah bang. Semua nak pegang tangan kita. Semua nak manjat belakang kita. Itu saya accident kan. Pergi jumpa budak-budak yang duduk merata-rata ni tepi jalan susah-susah. Dia orang berlari kat saya. Abang tak apa-apa, luka ke? Tarik tangan saya. Bang kat mana luka bang? Tarik baju. Kau tak ada luka. Mesti luka ni. Teruk kereta tarik kaki. Ada seorang tarik kaki saya bang. Buka kain saya, kaki saya. Kau ni kenapa pula dia? Tarik kuat-kuat. Dia tengok rupanya budak perempuan. Tingkatan 2 menarik kaki kita. Dia tomboy sikit bang. Tarik. Saya pun tak perasan. Ingat laki ketuk kepala dia kan. Dia tarik. Tak ada apa dek kan budak-budak tu. Dia peluk saya nangis. Ustaz tak apa-apa. Bukan budak tadi lah yang kecil tu. Bang tak apa-apa bang. Tak, dia semua nangis. Saya kalau jumpa budak-budak ni saya sedih, kesian. Anak yatim memang gitu bang. Tapi tu kadang-kadang ada orang salah ni ingat budak-budak tu. Sian budak tu. Macam tadi pegang tangan, bagi atas perut. Dia sedar dah tidur dah. Dia rindu ayah dia. Pelukan tu anak-anak yatim ni, gosok kepala dia berharga, penting. Sebab tu sunnah dia kalau dia jumpa anak yatim, usap kepala dia, rasa sayang. Peluk dia macam peluk anak sendiri. Dia perlu pelukan tu. Dia perlu pelukan tu. Peluk dia. Sebab tak ada orang nak peluk dia bang bila dia sedih. Kadang mak tak ada, ayah tak ada orang nak peluk dia. Lepas tu budak tu dia rapat dengan saya. Dia tidur dah. Saya pergi semayang. Tak lama ikut saya belakang saya semayang. Saya ajar dia semayang. Saya nikaskan. Saya bagi dia jubah, serban. Saya nak balik KL. Dia peluk saya. Abang, terima kasih ajar saya semayang, Quran semua. Saya dah banyak berubah. Bang, abang nak balik dah ke? Dia dah bergenang mata nangis. Abang nak balik dah ke? Adik baliklah.
Nak ikut abang balik KL boleh? Oh, kau dah kenapa pula? Boleh lah bang, ikut abang balik KL. Tak apalah dik, nak ikut abang ni. Saya nak sekolah madrasah lah bang. Sekolah sini dah tak mau saya dah. Abang hantar saya madrasah boleh? Nanti abang fikirkan. Bang, boleh lah bang, saya bayar yuran, nanti saya hutang abang lah. Nanti dah besar saya bayar lah bang. Abang tulis lah hutang abang, boleh? Nanti saya dah kerja saya bayar. Sikit buat loan dengan abang lah. Baca madrasah. Bukan masalah tu dik, nanti abang fikirlah. Boleh abang, nanti saya kat sini abang cakap kena jual dadah, kena hukum gantung nanti bang. Nanti abang fikir Lepas tu dia peluk saya, tak apalah bang, mengasih mesti tak nak kan. Nanti abang balik tak datang lah. Dia pun lari, dia nangis. Saya tengok budak tu nangis bang, saya teringat saya kecil-kecil dulu gitulah. Kita tak fikir apa bang, kita fikir nak berubah jadi baik je. Budak tu ikhlas, dia bukan nak apa-apa pun. Saya pergi kat dia, saya peluk dia, pergi rumah dia. Mana nenek engkau, main jumpa nenek engkau. Kalau dia bagi boleh, tak bagi jangan harap lah. Sampai kat rumah nenek, makcik, saya nak ajak anak makcik pergi KL macam ni. Ustaz, tak payahlah ustaz. Dulu dah 2-3 kali ada orang cuba buat macam ni ustaz. Cucu saya ni bukan sikit jahat dia ustaz, jahat betul dia ni. Tak apalah, makcik jahat pun jahat lah. Ustaz tak faham lagi masa saya cakap ni. Ni memang ustaz hantar balik semula nanti. Nanti saya bergaduh saya dengan ustaz nanti. Dia curi barang orang, dia pukul orang, macam-macam ustaz. Dia dah pernah dulu pergi macam ni. Tak apa makcik, saya ambil makcik. Tak payahlah ustaz. Dia jahat ustaz, dia ni setan, dia kata. Tak apalah makcik, setan pun setan lah makcik. Saya dah biasa dah jumpa sesetan makcik. Setan ni lah yang kadang rindu nak bertobat ni kan. Sesetan manusia ni, dia bukan setan, dia manusia. Tak makcik saya bawa, ustaz tak faham. Dia bukan setan biasa ni ustaz. Apa yang paling teruk setan tu apa ustaz? Dajjal ke apa nama dia ustaz? Dia ni Dajjal ustaz, dia kata. Bukan makcik, mana ada pula Dajjal pula orang-orang kat Malaysia ni pula Dajjal kan. Tak apalah makcik, Dajjal pun Dajjal. Saya ringkaskan abang kakak saya guru ni, bawa dia pergi KL, dia belajar madrasah. Bermula dia nak balik je, saya tak nak urus dia. Saya suruh kawan saya yang mudir madrasah tu tolong jaga dia. Kawan saya ustaz, dia penyabar dan dia ada seni untuk mendidik. Jadi dia didik lah bang. Saya kurang seni tu. Saya sabar lah sikit, saya tumbuk je. Dia tak, dia ustaz ni tak, dia hari-hari dia tumbuk sikit lah gitu. Dia rotan-rotan sikit. Dia sayang, bukan rotan belasah sampai macam bergaduh orang tua. Tu gila pula namanya. Nak bergaduh budak-budak, rotan budak dengan rotan orang tua mana sama bang. Jangan belasah budak macam belasah orang tua. Apa jadi kat budak tu? Dah setahun saya jumpa dia, saya bayar yuran. Saya lama tak jumpa dia bang, setahun lebih. Memang saja saya tak jumpa dia. Dengan saya je rapat, call je. Saya nak datang tak jadi. Sesudah dah setahun, terkejut saya. Berdosa saya rasa, saya pergi jumpa dia. Sampai jumpa dia, dia peluk saya. Dah pakai surban, jubah putih. Saya dah tahu perkembangan dia bagus, dia peluk saya. Ustaz tahu tak saya hafal berapa juz? Berapa dik? Dah 10 juz dah ustaz. Saya pun peluk dia, tahniah. Dia pun kata ustaz, dia saya makan dengan dia KFC kat tepi tu. Ustaz, saya rindu ustaz. Orang lain semua ada mak ayah dia datang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ustaz, saya kan tak ada siapa-siapa datang tengok saya. Ustaz, mak bapak saya memang benci kat saya ke? Saya rindu kat dia orang ustaz. Memang tak ada chance ke saya nak jumpa mak bapak saya semula. Dia dah kahwin ustaz, dia ada anak lain, dia dah tak anak saya. Saya tak ada mak, tak ada ayah. Nenek pun cakap jangan balik. Nenek tak bagi balik, risau kat sana kawasan-kawasan begitu. Nenek kata tak payah balik, so ustaz jaga saya. Ustaz pun tak nak saya. Ustaz, saya dah tak jahat dah. Saya dah semayang. Terima kasih ustaz ajar saya mengaji. Dia terus, saya peluk dia, dia nangis. Ustaz, terima kasih ya sayang saya. Saya bang, setiap kali kakak terjumpa budak-budak macam ni, saya kesian kat dia. Ramai macam ni, anak-anak orang Islam kita begitu, kesian dia. Tu kita kena penting, kita belajar, bekerja, kena bantu semua anak-anak orang Islam kita. Tak dapat tolong semua, cari seorang dua. Kalau terjumpa bang jahat tu, cuba tanya dia. Betul bang, saya cuba tanya dia. Yang degil-degil, nampak teruk-teruk, cuba tanya dia. Mesti dia ada masalah keluarga yang besar. Kita bang dah tua-tua gini, tengok mak bapak bergaduh kat meja makan pun tak sabar kita bang. Hilang sabar kita. Boleh tak? Mak ayah kalau gaduh kat meja makan, boleh ada selera makan kita bang? Kalau bapak kita segah mak kat meja makan, walaupun dah tua-tua, ada selera makan lagi tak? Mak ke segah bapak kat meja makan, tak jadi makan kita je. Dah tua-tua ni pun tak ada mood dah kita. Abang kakak bayangkan budak-budak kecil daripada kecil, mak entah ke mana, ayah entah ke mana. Sebab tu abang kakak saya setiap kali jumpa dia orang ni, bukan saya bimbing dia orang. Dia orang banyak ajar saya apa sebenarnya erti kehidupan ni sebenarnya. Tu abang kakak kita kena rasa sayang pada semua orang. Nabi SAW ajar kita sayang semua manusia. Nabi sayang semua orang. Nabi tengok Bilal tengah malam, Nabi pergi tolong Bilal. Nabi pergi kat Bilal, Nabi tolong Bilal 3 malam. Orang tak perasan Bilal ni. Nabi perasan Bilal. So Bilal berehat. Nampak Bilal tak berehat. Nabi buat kerja-kerja Bilal. Akhir Bilal masuk Islam. Nabi baik dengan semua orang. Sayang, muliakan semua manusia dalam dunia ni. Tu abang kakak
Saya semenjak jumpa budak-budak ni, saya belajar kasih sayang. Tuan-tuan abang kena belajar erti kasih sayang. Belajar kasih sayang. Dia datang kat saya, dia kejut saya. Bang, dah tidur dah ke? Dah jaga dah, dik. Tadi tidur, dah jaga dah. Kuat dia kejut satu pagi. Budak-budak jahat ni itulah, kalau abang kakak nak dakwah dia itulah, dia malam dia baru ada. Siang dia tak ada orang macam ni, tak wujud. Siang tak tahu dia kat mana. Dia malam je keluar. Budak-budak jahat ni malam je keluar bang. Pukul 12 tu baru keluar, baru mula. Pukul 1 baru ramai. Gila bang kan, nak dakwah dia orang, mati kita kalau boleh sakit jantung kita tidur malam bang. 1 pagi baru penuh. Datang pukul 11 awal lagi bang. Pergi kelab dakwah dia orang, pukul 11 tak ada orang lagi, tak ada orang kat kelab. Sampai pukul 12 baru penuh pintu kelab tu. Pukul 1 dah ke puncak, senang nak cari dah. Pukul 3 bang, ramai balik, dah mabuk keluar kelab. Kecil-kecil je, kalau pergi kelab kat KL ni umur 18 je. 18, 19, 20, 21. Umur macam tu je bang, ada sikit-sikit umur 28, 30, 23 orang. Kat kelab-kelab yang murah-murah bang. Murah-murah pun 300 masuk kelab bang. Tu yang murah. Tu yang boleh masuk RM300 masuk kelab. Tu yang murah bang. Sini kelab murah ustaz. Berapa bayar masuk dik? Semua 200-300 juga ni bang. 200-300 bang. Kelab murah. Lebih kurang gitu, saya pun tak tahulah. Dia orang keluar. Budak-budak muda remaja, perempuan, baik-baik dia. Kalau pergi nasihat baik-baik. Pakai sikit-sikit je, pakai seluar kecil je. Pakai apa? Pakai jaring je kat kaki bang. Jangan bayangkan pula bang. Pakai jaring je. Baju pun berjaring-jaring je semua. Tak tahulah baju jala katnya bawa baju, buat seluar, tak ada. Budak-budak saya tengok dia orang, saya selalu macam kesian. Sebiji macam anak-anak saya kat rumah semua sekali. Kesian dia orang ni kan. Abang kakak nak pergi mana sangat dunia ni? Apa sangat dunia ni? Lebih-lebih pun makan banyak tu juga. Lebih-lebih pun esok kahwin seorang juga bukan boleh. Semua sekali tu boleh begitu. Apa-apa sudah lebih sangat begitu je hidup ni. Nak apa sangat hidup ni, betul tak bang kan? Memang begitu je hidup. Tahu tak apa jadi budak tadi? Saya pun jadi kata bang, dia kejut saya satu pagi kat masjid. Lepas dia kejut saya, bang saya jahat bang. Wah kau muka comel jahat. Saya jahat bang. Jahat apa? Saya ringkaskan Dia bawa saya pergi bilik air. Buat apa dik? Tunjukkan bilik air, ambil beg. Dalam beg tu ada dadah. Wah dik, ini bukan jahat sikit dik. Ini bodoh, jahat semua ada dik. Ini punya jahat dik. Kalau ustaz berjanggut macam ni pakai jubah, tersorok ada 2 beg je dalam poket. Kaki kanan 1, kiri 1. Kau gantung ustaz dik. Mati ustaz, kenapa kau buat kerja macam ni dik? Saya cakap kat dia. Dia pun bang, jangan beritahu orang bang kan. Dah abang cakap saya jahat ke tak jahat, tak jahat, jahat. Saya jahat. Jangan beritahu orang, saya percaya kat abang ni. Jangan beritahu orang pula. Saya cakap dia, abang beritahu orang saya bunuh abang nanti. Dia kata, janganlah bunuh abang dik. Abang pun dah tak ada siapa-siapa dalam hidup ni. Keluarga tunggu kat rumah, kesian dia orang. Lepas tu saya bagi, dah dik ustaz nak tidur lah. Baru nak tidur, tak lama dia berbual. Bang jangan tidur lagi, ceramah saya. Bagi nasihat. Dia pun kata, bang saya ni tinggal dengan nenek. Mak ayah saya benci saya bang. Saya ni macam anak sial kot bang. Dia kata, saya ni sial kot. Mak bapak saya benci saya. Dari lahir tu tinggal saya. Nenek saya pun cakap, mungkin sebab kau ni sial katnya. Dia budak jahat bang. Kau ni sial katnya. Sebab tu mak bapak kau tinggal-tinggal. Semua orang kawan dengan kau semua benci kau. Cikgu kau pun benci kau. Budak jahat bang. Degil. Orang tak boleh kawan lama. Sekejap sakit hati dah. Nenek dia pun dah tak tahan cakap macam tu. Lama sikit berbual. Mak ayah saya ni jahat bang. Dia masuk neraka tak sebab tinggal saya bang? Kena suruh dia masuk neraka? Itulah bang. Dia orang jahat biar masuk neraka lah dia orang. Dia tinggal saya lama-lama macam ni. Dia kalau kau minta mungkin masuk lah agaknya. Bagi lama saya melayan je lah dia bang. Berbual tak lama dia pegang tangan saya. Wah budak ni macam dah ni. Tak lama bagi atas perut. Lagi luar biasa. Gay ke apa budak ni? Tiba pegang perut kita kan. Dah usap-usap perut kan. Abang kakak pernah tak pergi rumah anak yatim? Angkat tangan. Siapa pernah pergi rumah anak yatim? Siapa pernah pergi rumah orang tua-tua? Rumah anak yatim, orang tua. Tahu tak apa sama rumah, dua-dua rumah ni? Sebab tu Nabi suruh, cuba pergi rumah anak yatim. Berbual dengan dia, rapat dengan dia bang. Panggil budak tu, cerita sikit, hantu kat dia sikit. Tahu tak apa jadi dengan kita bang? Jadi dia manjat kat bahu kita. Jadi dia peluk perut kita. Kalau ajak pergi shopping naik kereta, habis semua nak duduk sebelah kita. Wah, kau orang mengalahkan anak aku dah. Semua dah duduk sebelah bang. Semua nak pegang tangan kita. Semua nak manjat belakang kita. Itu saya accident kan. Pergi jumpa budak-budak yang duduk merata-rata ni tepi jalan susah-susah. Dia orang berlari kat saya. Abang tak apa-apa, luka ke? Tarik tangan saya. Bang kat mana luka bang? Tarik baju. Kau tak ada luka. Mesti luka ni. Teruk kereta tarik kaki. Ada seorang tu tarik kaki saya bang. Buka kain saya, kaki saya. Kau ni kenapa pula dia? Tarik kau kuat. Dia tengok rupanya budak perempuan. Tingkatan 2 menarik kaki kita. Dia tomboy sikit bang. Tarik. Saya pun tak perasan. Ingat laki ketuk kepala dia kan. Dia tarik. Tak ada apa dek kan budak-budak tu. Dia peluk saya nangis. Ustaz tak apa-apa. Bukan budak tadi lah yang kecil tu. Bang tak apa-apa bang. Tak, dia semua nangis.
Saya kalau jumpa budak-budak ni saya sedih, kesian. Anak yatim memang gitu bang. Tapi tu kadang-kadang ada orang salah ni ingat budak-budak tu, sian budak tu. Macam tadi pegang tangan, bagi atas perut, dia sedar dah tidur dah. Dia rindu ayah dia. Pelukan tu anak-anak yatim ni, gosok kepala dia berharga, penting. Sebab tu sunnah dia kalau dia jumpa anak yatim, usap kepala dia, rasa sayang. Peluk dia macam peluk anak sendiri. Dia perlu pelukan tu, peluk dia. Sebab tak ada orang nak peluk dia bang bila dia sedih. Kadang mak tak ada, ayah tak ada orang nak peluk dia. Lepas tu budak tu dia rapat dengan saya, dia tidur dah, saya pergi semayang, tak lama ikut saya belakang saya semayang, saya ajar dia semayang, saya nikaskan, saya bagi dia jubah, serban, saya nak balik KL, dia peluk saya. Abang, terima kasih ajar saya semayang, Quran semua, saya dah banyak berubah, bang, abang nak balik dah ke? Dia dah bergenang mata nangis. Abang nak balik dah ke? Ha, adik, baliklah. Nak ikut abang balik KL boleh? Oh, kau dah kenapa pula? Boleh lah bang, ikut abang balik KL. Tak apalah dik, nak ikut abang ni, saya nak sekolah madrasah lah bang, sekolah sini dah tak mau saya dah. Abang hantar saya madrasah boleh? Nanti abang fikirkan. Bang, boleh lah bang, saya bayar yuran, nanti saya hutang abang lah. Nanti dah besar saya bayar lah bang. Abang tulis lah hutang abang, boleh? Nanti saya dah kerja saya bayar. Sikit buat loan dengan abang lah. Baca madrasah. Bukan masalah tu dik, nanti abang fikirlah. Boleh abang, nanti saya kat sini abang cakap tadi kena jual dadah, kena hukum gantung nanti bang. Nanti abang fikir Lepas tu dia peluk saya, tak apalah bang, terima kasih mesti tak nak kan. Nanti abang balik tak datang lah. Dia pun lari, dia nangis. Saya tengok budak tu nangis bang, saya teringat saya kecil-kecil dulu gitulah. Kita tak fikir apa bang, kita fikir nak berubah jadi baik je. Budak tu ikhlas, dia bukan nak apa-apa pun. Saya pergi kat dia, saya peluk dia, pergi rumah dia. Mana nenek engkau, main jumpa nenek engkau. Kalau dia bagi boleh, tak bagi jangan harap lah. Sampai kat rumah nenek, makcik, saya nak ajak anak makcik pergi KL macam ni. Ustaz, tak payahlah ustaz. Dulu dah 2-3 kali ada orang cuba buat macam ni ustaz. Cucu saya ni bukan sikit jahat dia ustaz, jahat betul dia ni. Tak apalah, makcik jahat pun jahat lah. Ustaz tak faham lagi masa saya cakap ni. Ni memang ustaz hantar balik semula nanti. Nanti saya bergaduh saya dengan ustaz nanti. Dia curi barang orang, dia pukul orang, macam-macam ustaz. Dia dah pernah dulu pergi macam ni. Tak apa makcik, saya ambil makcik. Tak payahlah ustaz. Dia jahat ustaz, dia ni setan, dia kata. Tak apalah makcik, setan pun setan lah makcik. Saya dah biasa dah jumpa setan makcik. Setan ni lah yang kadang rindu nak bertobat ni kan. Setan manusia ni, dia bukan setan, dia manusia. Tak apa makcik, saya bawa. Ustaz tak faham, dia bukan setan biasa ni ustaz. Apa yang paling teruk setan tu apa ustaz? Dajjal ke apa nama dia ustaz? Dia ni Dajjal ustaz, dia kata. Bukan makcik, mana ada pula Dajjal pula orang-orang kat Malaysia ni pula Dajjal kan. Tak apalah makcik, Dajjal pun Dajjal. Saya ringkaskan abang kakak saya guru ni, bawa dia pergi KL, dia belajar madrasah. Bermula dia nak balik je, saya tak nak urus dia. Saya suruh kawan saya yang mudir madrasah tu tolong jaga dia. Kawan saya ustaz, dia penyabar dan dia ada seni untuk mendidik. Jadi dia didik lah bang. Saya kurang seni tu. Saya sabar lah sikit, saya tumbuk je. Dia tak, dia ustaz ni tak, dia hari-hari dia tumbuk sikit lah gitu. Dia rotan-rotan sikit. Dia sayang, bukan rotan belasah sampai macam bergaduh orang tua. Tu gila pula namanya. Nak bergaduh budak-budak, rotan budak dengan rotan orang tua mana sama bang. Jangan belasah budak macam belasah orang tua. Apa jadi kat budak tu? Dah setahun saya jumpa dia, saya bayar yuran. Saya lama tak jumpa dia bang, setahun lebih. Memang saja saya tak jumpa dengan saya je rapat, call je. Saya nak datang tak jadi. Sesudah dah setahun, terkejut saya. Berdosa saya rasa, saya pergi jumpa dia. Sampai jumpa dia, dia peluk saya. Dah pakai surban, jubah putih. Saya dah tahu perkembangan dia bagus, dia peluk saya. Ustaz tahu tak saya hafal berapa juz? Berapa dik? Dah 10 juz dah ustaz. Saya pun peluk dia, tahniah. Dia pun kata ustaz. Saya makan dengan dia KFC kat tepi tu. Ustaz, saya rindu ustaz. Orang lain semua ada mak ayah dia datang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ustaz, saya kan tak ada siapa-siapa datang tengok saya. Ustaz, mak bapak saya memang benci kat saya ke? Saya rindu kat dia orang ustaz. Memang tak ada can ke saya nak jumpa mak bapak saya semula. Dia dah kahwin ustaz, dia ada anak lain, dia dah tak anak saya. Saya tak ada mak, tak ada ayah. Nenek pun cakap jangan balik. Nenek tak bagi balik, risau kat sana kawasan-kawasan begitu. Nenek kata tak payah balik, so ustaz jaga saya. Ustaz pun tak nak saya. Ustaz, saya dah tak jahat dah. Saya dah semayang. Terima kasih ustaz ajar saya mengaji. Dia terus, saya peluk dia, dia nangis. Ustaz, terima kasih ya sayang saya. Saya bang, setiap kali kakak terjumpa budak-budak macam ni, saya kesian kat dia. Ramai macam ni, anak-anak orang Islam kita begitu, kesian dia. Tu kita kena penting, kita belajar, bekerja, kena bantu semua anak-anak orang Islam kita. Tak dapat tolong semua, cari seorang dua. Kalau terjumpa bang jahat tu, cuba tanya dia. Betul bang, saya cuba tanya dia. Yang degil-degil, nampak teruk-teruk, cuba tanya dia. Mesti dia ada masalah keluarga yang besar. Kita bang dah tua-tua gini, tengok mak bapak bergaduh kat meja makan pun tak sabar kita bang. Hilang sabar kita. Boleh tak? Mak ayah kalau gaduh kat meja makan, boleh ada selera makan kita bang?
Kalau bapak kita segah mak kat punya makan, walaupun dah tua-tua. Ada selera makan lagi tak? Mak ke segah bapak kat punya makan. Tak jadi makan kita je. Dah tua-tua, nampak tak ada mood dah kita. Abang kakak bayangkan budak-budak kecil daripada kecil, mak entah ke mana, ayah entah ke mana. Sebab tu abang kakak, saya setiap kali jumpa diorang ni, bukan saya bimbing diorang. Diorang banyak ajar saya apa sebenarnya erti kehidupan ni sebenarnya. Contoh abang kakak, kita kena rasa sayang pada semua orang. Nabi SAW ajar kita sayang semua manusia. Nabi sayang semua orang. Nabi tengok Bilal tengah malam, Nabi pergi tolong Bilal. Nabi pergi kat Bilal, Nabi tolong Bilal 3 malam. Orang tak perasan Bilal ni. Nabi perasan Bilal. So Bilal berehat. Nampak Bilal tak berehat. Nabi buat kerja-kerja Bilal. Akhir Bilal masuk Islam. Nabi baik dengan semua orang. Sayang, muliakan semua manusia dalam dunia ni. Tu abang kakak, saya semenjak jumpa budak-budak ni, saya belajar kasih sayang. Tu abang kakak kena belajar erti kasih sayang. Belajar kasih sayang. Dia datang kat saya, dia kejut saya. Bang, dah tidur dah ke? Dah jaga dah, dik. Tadi tidur, dah jaga dah. Kuat dia kejut satu pagi. Budak-budak jahat ni itulah, kalau abang kakak nak dakwah dia itulah. Dia malam dia baru ada. Siang dia tak ada orang macam ni, tak wujud. Siang tak tahu dia kat mana. Dia malam je keluar. Budak-budak jahat ni malam je keluar bang. Pukul 12 tu baru keluar. Baru mula. Pukul 1 baru ramai. Gila bang kan, nak dakwah dia orang. Mati kita kalau boleh sakit jantung kita tidur malam bang. 1 pagi baru penuh. Datang pukul 11 awal lagi bang. Pergi kelab dakwah dia orang pukul 11 tak ada orang lagi. Tak ada orang kat kelab. Sampai pukul 12 baru penuh pintu kelab tu. Pukul 1 dah ke puncak, senang nak cari dah. Pukul 3 bang ramai balik, dah mabuk keluar kelab. Kecil-kecil je. Kalau pergi kelab kat KL ni umur 18 je. 18, 19, 20, 21. Umur macam tu je bang. Ada sikit umur 28, 30, 23 orang. Kat kelab-kelab yang murah-murah bang. Murah-murah pun 300 masuk kelab bang. Tu yang murah. Tu yang boleh masuk RM300 masuk kelab. Tu yang murah bang. Sini kelab murah ustaz. Berapa bayar masuk ni? Semua 200-300 juga ni bang. 200-300 bang. Kelab murah. Lebih kurang gitu. Saya pun tak tahulah. Dia orang keluar. Budak-budak muda remaja perempuan. Baik-baik dia. Kalau pergi nasihat baik-baik. Pakai sikit-sikit je. Pakai seluar kecil je. Pakai apa? Pakai jaring je kat kaki bang. Jangan bayangkan pula bang. Pakai jaring je. Baju pun berjaring-jaring je semua. Tak tahulah baju. Jala katnya bawa baju, buat seluar. Tak ada. Budak-budak. Saya tengok dia orang, saya selalu macam kesian. Sebiji macam anak-anak saya kat rumah semua sekali. Kesian dia orang ni kan. Abang kakak. Nak pergi mana sangat dunia ni? Apa sangat dunia ni? Lebih-lebih pun makan banyak tu juga. Lebih-lebih pun esok kahwin seorang juga. Bukan boleh semua sekali. Tu boleh begitu. Apa-apa sudah lebih sangat begitu je hidup ni. Nak apa sangat hidup ni, betul tak bang kan? Memang begitu je hidup. Tahu tak apa jadi budak tadi? Saya pun jadi kata bang, dia kejut saya satu pagi kat masjid. Lepas dia kejut saya, bang saya jahat bang. Wah kau muka comel jahat. Saya jahat bang. Jahat apa? Saya ringkaskan Dia bawa saya pergi bilik air. Buat apa dik? Tunjukkan bilik air, ambil beg. Dalam beg tu ada dadah. Wah dik, ini bukan jahat sikit dik. Ini bodoh, jahat semua ada dik. Ini punya jahat dik. Kalau ustaz berjanggut macam ni pakai jubah, tersorok ada 2 beg je dalam poket. Kaki kanan 1, kiri 1. Kau gantung ustaz dik. Mati ustaz, kenapa kau buat kerja macam ni dik? Saya cakap kat dia. Dia pun bang, jangan beritahu orang bang kan. Dah abang cakap saya jahat ke tak jahat, tak jahat, jahat. Saya jahat. Jangan beritahu orang, saya percaya kat abang ni. Jangan beritahu orang pula. Saya cakap dia, abang beritahu orang saya bunuh abang nanti. Dia kata, janganlah bunuh abang dik. Abang pun dah tak ada siapa-siapa dalam hidup ni. Keluarga tunggu kat rumah, kesian dia orang. Lepas tu saya bagi, dah dik ustaz nak tidur lah. Baru nak tidur, tak lama dia berbual. Bang jangan tidur lagi, ceramah saya. Bagi nasihat. Dia pun kata, bang saya ni tinggal dengan nenek. Mak ayah saya benci saya bang. Saya ni macam anak sial kot bang. Dia kata, saya ni sial kot. Mak bapak saya benci saya. Dari lahir tu tinggal saya. Nenek saya pun cakap, mungkin sebab kau ni sial katnya. Dia budak jahat bang. Kau ni sial katnya. Sebab tu mak bapak kau tinggal-tinggal. Semua orang kawan dengan kau semua benci kau. Cikgu kau pun benci kau. Budak jahat bang. Degil. Orang tak boleh kawan lama. Sekejap sakit hati dah. Nenek dia pun dah tak tahan cakap macam tu. Lama sikit berbual. Mak ayah saya ni jahat bang. Dia masuk neraka tak sebab tinggal saya bang? Kena suruh dia masuk neraka? Itulah bang. Dia orang jahat biar masuk neraka lah dia orang. Dia tinggal saya lama-lama macam ni. Dia kalau kau minta mungkin masuk lah agaknya. Bagi lama saya melayan je lah dia bang. Berbual tak lama dia pegang tangan saya. Wah budak ni macam dah ni. Tak lama bagi atas perut. Lagi luar biasa. Gay ke apa budak ni? Tiba pegang perut kita kan. Dah usap-usap perut kan. Abang kakak pernah tak pergi rumah anak yatim? Angkat tangan. Siapa pernah pergi rumah anak yatim? Siapa pernah pergi rumah orang tua-tua? Rumah anak yatim, orang tua. Tahu tak apa sama rumah, dua-dua rumah ni? Sebab tu Nabi suruh, cuba pergi rumah anak yatim. Berbual dengan dia, rapat dengan dia bang. Panggil budak tu, cerita sikit, hantu kat dia sikit.
Tu tak apa jadi dengan kita bang. Jadi dia manjat kat bahu kita. Jadi dia peluk perut kita. Kalau ajak pergi shopping naik kereta, habis semua nak duduk sebelah kita. Wah, korang mengalahkan anak aku dah. Semua dah duduk sebelah bang. Semua nak pegang tangan kita. Semua nak manjat belakang kita. Itu saya accident kan. Pergi jumpa budak-budak yang duduk merata-rata ni tepi jalan susah-susah. Dia orang berlari kat saya. Abang tak apa-apa, luka ke? Tarik tangan saya. Bang, kat mana luka bang? Tarik baju. Kau tak ada luka. Mesti luka ni. Teruk kereta, tarik kaki. Ada seorang tu tarik kaki saya bang. Buka kain saya, kaki saya. Kau ni kenapa pula dia? Tarik kau kuat. Dia tengok rupanya budak perempuan. Tingkatan 2 menarik kaki kita. Dia tomboy sikit bang. Tarik. Saya pun tak perasan. Ingat laki ketuk kepala dia kan. Dia tarik. Tak ada apa dek kan budak-budak tu. Dia peluk saya nangis. Ustaz tak apa-apa. Bukan budak tadi lah yang kecil tu. Bang tak apa-apa bang. Tak, dia semua nangis. Saya kalau jumpa budak-budak ni saya sedih, kesian. Anak yatim memang gitu bang. Tapi tu kadang-kadang ada orang salah ni ingat budak-budak tu. Sian budak tu. Macam tadi pegang tangan, bagi atas perut. Dia sedar dah tidur dah. Dia rindu ayah dia. Pelukan tu anak-anak yatim ni, gosok kepala dia berharga, penting. Sebab tu sunnah dia kalau dia jumpa anak yatim, usap kepala dia, rasa sayang. Peluk dia macam peluk anak sendiri. Dia perlu pelukan tu. Dia perlu pelukan tu. Peluk dia. Sebab tak ada orang nak peluk dia bang bila dia sedih. Kadang mak tak ada, ayah tak ada orang nak peluk dia. Lepas tu budak tu dia rapat dengan saya. Dia tidur dah. Saya pergi semayang. Tak lama ikut saya belakang saya semayang. Saya ajar dia semayang. Saya nikaskan. Saya bagi dia jubah, serban. Saya nak balik KL. Dia peluk saya. Abang, terima kasih ajar saya semayang, Quran semua. Saya dah banyak berubah. Bang, abang nak balik dah ke? Dia dah bergenang mata nangis. Abang nak balik dah ke? Ha, adik baliklah. Nak ikut abang balik KL boleh? Oh, kau dah kenapa pula? Boleh lah bang, ikut abang balik KL. Tak apalah dik. Nak ikut abang ni. Saya nak sekolah madrasah lah bang. Sekolah sini dah tak mau saya dah. Abang hantar saya madrasah boleh? Nanti abang fikirkan. Bang, boleh lah bang. Saya bayar yuran nanti saya hutang abang lah. Nanti dah besar saya bayar lah bang. Abang tulis lah hutang abang. Boleh? Nanti saya dah kerja saya bayar. Sikit buat loan dengan abang lah. Baca madrasah. Bukan masalah tu dik. Nanti abang fikirlah. Boleh abang. Nanti saya kat sini abang cakap dia kena jual dadah, kena nukung gantung nanti bang. Nanti abang fikir Lepas tu dia peluk saya. Tak apalah bang. Terima kasih mesti tak nak kan. Nanti abang balik tak datang lah. Dia pun lari, dia nangis. Saya tengok budak tu nangis bang. Saya teringat saya kecil-kecil dulu gitulah. Kita tak fikir apa bang. Kita fikir nak berubah jadi baik je. Budak tu ikhlas. Dia bukan nak apa-apa pun. Saya pergi kat dia. Saya peluk dia, pergi rumah dia. Mana nenek engkau? Main jumpa nenek engkau. Kalau dia bagi boleh. Tak bagi jangan harap lah. Sampai kat rumah nenek, makcik, saya nak ajak anak makcik pergi KL macam ni. Ustaz, tak payahlah Ustaz. Dulu dah 2-3 kali ada orang cuba buat macam ni Ustaz. Cucu saya ni bukan sikit jahat dia Ustaz. Jahat betul dia ni. Tak apalah, makcik jahat pun jahat lah. Ustaz tak faham lagi masa saya cakap ni. Ni memang Ustaz hantar balik semula nanti. Nanti saya bergaduh saya dengan Ustaz nanti. Dia curi barang orang, dia pukul orang. Macam-macam Ustaz, dia dah pernah dulu pergi macam ni. Tak apa makcik, saya ambil makcik. Tak payahlah Ustaz. Dia jahat Ustaz. Dia ni setan, dia kata. Tak apalah makcik, setan pun setan lah makcik. Saya dah biasa dah jumpa setan makcik. Setan ni lah yang kadang rindu nak bertobat ni kan. Setan manusia ni, dia bukan setan, dia manusia. Tak makcik saya bawa. Ustaz tak faham. Dia bukan setan biasa ni Ustaz. Apa yang paling teruk setan tu apa Ustaz? Dajjal ke apa nama dia Ustaz? Dia ni Dajjal Ustaz, dia kata. Bukan makcik, mana ada pula Dajjal pula orang-orang kat Malaysia ni pula Dajjal kan. Tak apalah makcik, Dajjal pun Dajjal. Saya ringkaskan abang kakak saya guru ni, bawa dia pergi KL, dia belajar madrasah. Bermula dia nak balik je, saya tak nak urus dia. Saya suruh kawan saya yang muda madrasah tu tolong jaga dia. Kawan saya ustaz, dia penyabar dan dia ada seni untuk mendidik. Jadi dia didik lah bang. Saya kurang seni tu. Saya sabar lah sikit, saya tumbuk je. Dia tak, dia ustaz ni tak, dia hari-hari dia tumbuk sikit lah gitu. Dia rotan-rotan sikit. Dia sayang, bukan rotan belasah sampai macam bergaduh. Orang tua tu gila pula namanya. Nak bergaduh budak-budak, rotan budak dengan rotan orang tua mana sama bang. Jangan belasah budak macam belasah orang tua. Apa jadi kat budak tu? Dah setahun saya jumpa dia. Saya bayar yuran. Saya lama tak jumpa dia bang, setahun lebih. Memang saja saya tak jumpa. Dengan saya je rapat, call je. Saya nak datang tak jadi. Sesudah dah setahun, terkejut saya. Berdosa saya rasa. Saya pergi jumpa dia. Sampai jumpa dia, dia peluk saya. Dah pakai surban, jubah putih. Saya dah tahu perkembangan dia bagus. Dia peluk saya. Ustaz tahu tak saya hafal berapa juz? Berapa dik? Dah 10 juz dah ustaz. Saya pun peluk dia, tahniah. Dia pun kata ustaz, dia saya makan dengan dia KFC kat tepi tu. Ustaz, saya rindu ustaz. Orang lain semua ada mak ayah dia datang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ustaz, saya kan tak ada siapa-siapa datang tengok saya. Ustaz, mak bapak saya memang benci kat saya ke? Saya rindu kat dia orang ustaz. Memang tak ada can ke saya nak jumpa mak bapak saya semula. Dia dah kahwin ustaz, dia ada anak lain, dia dah tak anak saya.
Saya tak ada mak, tak ada ayah. Nenek pun cakap jangan balik. Nenek tak bagi balik, risau kat sana kawasan-kawasan begitu. Nenek kata tak payah balik, so ustaz jaga saya. Ustaz pun tak nak saya. Ustaz, saya dah tak jahat dah, saya dah semayang. Terima kasih ustaz ajar saya mengaji. Dia terus, saya peluk dia nangis. Ustaz, terima kasih ya, sayang saya. Saya bang, setiap kali kakak terjumpa budak-budak macam ni, saya kesian kat dia. Ramai macam ni anak-anak orang Islam kita begitu, kesian. Tu kita kena penting, kita belajar, bekerja, kena bantu semua anak-anak orang Islam kita. Tak dapat tolong semua, cari seorang dua. Kalau terjumpa bang jahat tu, cuba tanya dia. Betul bang, saya cuba tanya dia. Yang degil-degil, nampak teruk-teruk, cuba tanya dia. Mesti dia ada masalah keluarga yang besar. Kita bang dah tua-tua gini, tengok mak bapak bergaduh kat meja makan, pun tak sabar kita bang, hilang sabar kita. Boleh tak? Mak ayah kalau gaduh kat meja makan, boleh ada selera makan kita bang? Kalau bapak kita segah mak kat meja makan, walaupun dah tua-tua, ada selera makan lagi tak? Mak ke segah bapak kat meja makan, tak jadi makan kita je, dah tua-tua, nampak tak ada mood dah kita. Abang kakak bayangkan budak-budak kecil, daripada kecil, mak entah ke mana, ayah entah ke mana. Sebab tu abang kakak, saya setiap kali jumpa diorang ni, bukan saya bimbing diorang, diorang banyak ajar saya apa sebenarnya erti kehidupan ni sebenarnya. Tu abang kakak, kita kena rasa sayang pada semua orang kan. Nabi SAW ajar kita sayang semua manusia. Nabi sayang semua orang. Nabi tengok Bilal tengah malam, Nabi pergi tolong Bilal. Nabi pergi kat Bilal, Nabi tolong Bilal 3 malam. Orang tak perasan Bilal ni, Nabi perasan Bilal. So Bilal berehat, nampak Bilal tak berehat. Nabi buat kerja-kerja Bilal. Akhir Bilal masuk Islam. Nabi baik dengan semua orang, sayang, muliakan semua manusia dalam dunia ni. Tu abang kakak, saya semenjak jumpa budak-budak ni, saya belajar kasih sayang. Tu abang kakak kena belajar erti kasih sayang. Belajar kasih sayang. Dia datang kat saya, dia kejut saya. Bang, dah tidur dah ke? Dah jaga dah dik. Tadi tidur, dah jaga dah. Kuat dia kejut satu pagi. Budak-budak jahat ni itulah, kalau abang kakak nak dakwah dia itulah, dia malam dia baru ada. Siang dia tak ada orang macam ni, tak wujud. Siang tak tahu dia kat mana. Dia malam je keluar.